Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah lewat petang kemarin berkenan berangkat ke majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia yang ke-38 tahun. Majlis Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Yasin. Duli Yang Teramat Mulia diputerakan pada 19 Ramadan 1403 Hijrah bersamaan 30 Jun 1983 Masihi. Duli Yang Teramat Mulia telah dilantik menjadi pengurusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 18 Jamadil Akhir 1434 Hijrah bersamaan 1 Mac 2013. Doa kesyukuran dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis diteruskan dengan sembahyang fardu isyak berjemaah. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke ruang yang terletak di tingkat 2 Kompleks Yayasan bagi majlis memotong kek puja usia. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebanyak RM50,000 dan juga hasil kutipan tabung derma daripada warga kerja yayasan sebanyak RM1,772 kepada Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Juga hadir ahli-ahli Jemaah Takbir Yayasan, ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah,
dan ahli-ahli lembaga pemegang amanah dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Bendera besar negara Brunei Darussalam di pusat bandar yang berkebar megah bermula kemarin, menandakan pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Sementara upacara menaikkan dan pengagihan bendera negara sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga diadakan secara serentak di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, penyerahan bendera diadakan di letak kereta Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dr. Dayanur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Juga hadir Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Blyth, upacara diadakan di Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan Kuala Blyth. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Pegawai Daerah Blyth dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong menjadi tumpuan acara di Daerah Tutong. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir pemangku pegawai daerah Tutong dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara pengibaran bendera negara juga berlangsung di daerah Temburong yang diadakan di kawasan dermaga Pekan Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Juga hadir pemangku pegawai daerah Temburong dan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 261 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kes ke-261, seorang lelaki berumur 67 tahun yang tiba di negara ini dari Jepun melalui Singapura pada 18 Jun 2021 dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Tiada kontak terdekat bagi kes baharu tersebut memandangkan dia telah dikuarantin sejurus tiba di negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, tiada kes sembuh dicatatkan dengan 10 kes aktif yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 120 kes. 852 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 20,799 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 275 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 141,157 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pendaftaran program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi fasa ketiga akan dibuka bermula hari Isnin 5 Julai 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan pendaftaran fasa ketiga adalah bagi orang ramai berumur 18 tahun ke atas.
Orang ramai yang berhajat untuk mendapatkan suntikan COVID-19 semasa fasa ketiga dikehendaki untuk menempah slot suntikan, khususnya mereka yang mendapat undangan untuk menghadiri majlis-majlis sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Bagi memudahkan proses suntikan vaksin COVID-19 dan mengelakkan kesesakan di pusat-pusat vaksinasi, hanya individu-individu yang mempunyai tempahan slot melalui aplikasi BruHealth sahaja akan dibenarkan untuk menerima suntikan vaksin. Walk-in hanya akan dibenarkan bagi warga emas dan orang kurang upaya sahaja. Tempahan slot suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi BruHealth akan mula dibukakan pada hari Sabtu 3 Julai 2021 pukul 8 malam. Orang ramai hendaklah memastikan maklumat peribadi yakni nombor kad pengenalan, telefon dan alamat dalam BruHIMS dikemas kini. Bagi bantuan membuat tempahan slot suntikan melalui aplikasi BruHealth, hubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Tempahan-tempahan slot yang dibuat melalui talian nasihat kesihatan 148 hanya dapat dibuat dalam tempoh 2 ke 3 hari selepas menerima maklumat-maklumat yang diperlukan, iaitu nama penuh seperti di dalam kad pengenalan atau pasport, nombor kad pengenalan, nombor BruHIMS, nombor telefon yang mudah dihubungi dan seperti yang disenaraikan di dalam akaun BruHIMS dan tarikh dan waktu yang dipohonkan. Orang ramai yang mempunyai rekod perubatan di hospital atau klinik swasta hendaklah membawa rekod perubatan dan ubat-ubatan mereka semasa perjanjian suntikan vaksin. Kementerian Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengikuti peraturan-peraturan dan proses vaksinasi di setiap pusat vaksinasi bagi memastikan kelancaran proses menerima vaksin. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148. Jabatan Perkhidmatan Awam disaran supaya sentiasa proaktif, responsif dan inovatif bagi mengenal pasti keperluan dan ekspektasi pihak-pihak berkepentingan dan terus melakar perubahan sesuai dengan lanskap perkhidmatan awam. Ini terutamanya dalam revolusi industri 4.0 dan pada masa yang sama akan memainkan peranan sebagai regulatory kepada dasar-dasar yang ada. Berucap pada pelancaran Majlis Sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menekankan Jabatan Perkhidmatan Awam memainkan peranan yang amat penting sebagai agensi utama dalam perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dalam perkhidmatan awam dan sebagai jentera penggerak kerajaan dalam membangun negara bagi kesejahteraan rakyat. JPA telah diberi mandat untuk memastikan semua penjawat awam dilengkapkan dengan kemahiran dan ciri-ciri rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam agar dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu, JPA juga merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi tonggak kerajaan. Saya percaya program Civil Service Leadership Pipeline CSLP yang telah dilaksanakan oleh JPA telah menunjukkan kesan dalam mengenal pasti dan memupuk pemimpin di semua peringkat, sama ada dari peringkat permulaan kerjaya maupun di peringkat pertengahan dan kanan melalui program-program berkenaan. Pada majlis tersebut, 3 orang menerima anugerah pekerja cemerlang Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2020. 7 orang pekerja menerima anugerah penghargaan khas Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2020 dan 4 orang pegawai bersara tahun 2021 menerima sijil penghargaan. Galeri 50 tahun penubuhan Jabatan Perkhidmatan Awam juga dilancarkan. Galeri mengumpulkan koleksi gambar lama, aktiviti dan pencapaian jabatan tersebut. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Isnin ini semasa waktu pejabat. Sambutan Jubli Emas turut dimeriahkan dengan acara penanaman pokok dan kapsul masa.
juga diadakan Hari Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. Sementara itu, para penerima Anugerah Pekerja Cemerlang dan Anugerah Penghargaan Khas menyifatkan anugerah yang diberikan menjadi pendorong untuk berkhidmat dengan lebih berkualiti. Kita ingin memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan terbaik bagi melancarkan lagi proses pekerjaan di Jabatan Perkhidmatan Awam. Menjadikan tugas tani ini sebagai ladang pahala. Yang penting juga setiap pagi tani niatkanlah tugas tani menjalankan tugas tani kerana Allah Ta'ala. Yang penting kita membuat kerja tu ikhlas dan patuh pada arahan ketua setiap masa. Daya responsif tinggi dan pendekatan whole of nation perlu bagi menyediakan perkhidmatan awam yang terbaik dan menyeluruh. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam memainkan peranan sebagai sebuah agensi utama kerajaan bagi perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menyatakan perkara tersebut semasa temu bual dokumentari khas Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi negara kita yang sedang rancak menjalani proses transformasi berdepan, revolusi industri 4.0, Jabatan Perkhidmatan Awam dan warga perkhidmatan awam juga perlu bergerak senada dan seiring dengan peralihan yang semakin mencabar. Lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan cabaran-cabaran dan ketidakpastian, uncertainty yang mendadak seperti penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Saya ingin menekankan supaya budaya transformasi dihayati, embrace transformation, dan terus memupuk nilai-nilai Jabatan Perkhidmatan Awam, iaitu keprihatinan, integriti, progresif, takwa dan adaptif. Sementara itu, sebagai agensi fokal dalam perkhidmatan awam, Jabatan Perkhidmatan Awam berperanan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berkualiti dan berdaya tahan. Salah satu inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam dalam membuat pembaharuan dan penambahbaikan ialah memperkenalkan Plan Strategik 2021 hingga 2025. Penghasilan Pelan Strategik JPA ini adalah manifestasi kecemerlangan dan juga inisiatif berterusan Jabatan Perkhidmatan Awam dalam melicinkan dan mengemaskinikan lagi hal ehwal pentadbiran dan pengurusan pegawai dan kaki tangan dalam perkhidmatan awam. Sempena sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam, Hari Pelanggan Jabatan tersebut diadakan sehingga Isnin ini. Hari Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam memberigakan peranan dan tanggungjawab jabatan tersebut dalam meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam. Jabatan ini juga berperanan dalam mengembang majukan penggunaan teknologi dan inovasi dalam pemberian perkhidmatan dan seterusnya memastikan urus takbir awam yang baik. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Awam terus berusaha mewujudkan integriti dengan mengambil kira kepentingan orang awam dan agensi kepentingan bagi menyampaikan perkhidmatan cemerlang dengan berpaksikan prinsip moral dan rukun akhlak etika kerja dalam perkhidmatan awam. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kemarin mengadakan majlis membaca Yasin dan Tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis yang juga diadakan bersempena sambutan Bulan Bahasa 2021 berlangsung di Kubah Makam Diraja. Permohonan bagi mendapatkan petak gerai perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 bagi daerah Brunei dan Muara kini dibukakan kepada orang ramai.
Permohonan dibukakan khusus kepada warga dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang bermestautin di daerah Brunei Muara sahaja dan berumur tidak kurang dari 18 tahun. Permohonan akan ditutup pada 5 Julai ini pukul 5 petang dan dihantar ke nombor 13 Simpang 271 Jalan Pasir Brakas, Kampung Lambak Kanan atau menghubungi nombor talian 233-9901 atau 8988-299 atau 722-2462. Lokasi petak-petak gerai perayaan yang ditetapkan ialah kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara di Jalan Pemanca, sebahagian Jalan Priti dan sebahagian Jalan Elizabeth II. Gerai-gerai tersebut akan dibuka bermula pada 15 Julai sehingga 3 Ogos 2021 dari pukul 5 petang hingga 10 malam.